وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dano ni? Kita back di atas sikit. Dia kata kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut juga. Ya, cara baca Jawi ni satu cara juga. Kena belajar juga. Kita baca kitab Jawi, kalau pesing baca kitab berpondok, ia tak seperti baca kitab bersekolah. Kalau kita baca bersekolah, ia sebut jadi bahasa nak malai-malai bahasa tu. Baca kemudian, maka engkau perbuat, jadi lagu tu. Jadi kalau kita pergi baca lagu tu, ia habis cara pondok. Ia pondok, ia kena ambil baca Jawi, tapi we jadi tengah-tengah bahasa. Lagu mana? Kita baca kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat. Kena ia di sekolah, tapi orang baca tak erti supaya baca ketebah. Sedang Jumaat, sidang Jumaat yang dikasihi, sama-sama kita takwa. Tak erti. Cara saya orang kampung cuba tanya gerti tak? Tak tahu. Ia kena ambil we jadi kampung bahasa. Sabit kecek Datuk Nek Aziz Kelantan. Dengar. Ia bacanya ketika kita ambil belajar baca berkitab. Baca kemudian maka akan perbuat 2 rakaat.
Dia kata 2 rakaat lagi seperti kelakuan. Tu jadi baca beritahu lah. Ni cara baca nah. Kita ambil belajar. Kita belajar ni. Pasal bila belajar cara baca, terklik rumah terbaca, anak bini dengar, anak dengar je boleh kan. Kalau kita pergi baca pasal bahasa tu tak erti. Cuba orang ceramah tengok kan pasal jenis bahasa. Orang Malaysia kecek apa tak erti. Orang sekolah, orang pandai tak apalah. Kalau kita berkecek pasal bahasa tengah ni, orang erti berlaku. Nampak tak? Cuba terbaca. Saya pun jadi dengar tak lekat. Kemudian, maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut. Jadi makna kata habis cara baca pondok. Maka bila kita baca tarikah berpondok, jangan di tengah-tengah bahasa dulu. Kata dianya, kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi. Pahalnya dulu kita buat 2 rakaat dah. Buat seperti Hak jadi seperti, kita baca seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut juga. Apa nak ayat ni? Begini. Jadi humbi kita dak bercara sekarang lah ni kok dak bercara bab masalah cara semaya sunat tasbih. Oleh itu semaya sunat tasbih tidak khilaf antara ulama bilangan rakaat. Bila rakaat sunat tasbih 4 rakaat. Sonyo tepat duk jadi selehnya masalah bentuk kaifiat ataupun cara buat. Jadi dua-dua riwayat, dua-dua pendapat ni ada sabit dalam hadis semuanya. Oleh tu sekira kalau kita nak semaya sebelum balik malam, maka afdal dan seelok secomel 2 rakaat 2 salam. Buat malam. Kalau buat siang hari 4 rakaat 1 salam. Tu dia hak itu afdal. Oleh itu sebelah balik malam boleh ke tak kita nak ambil cara siang hari pergi buat malam? Boleh, ada apa? Tetapi hak afdalnya hak malam 4 rakaat 2 salam, 2 tasyahud. Hak siang hari 4 rakaat 1 salam. 1 tasyahud. 2 tasyahud. Mana kata kita niat 4 rakaat lah. Niatnya kabir Allahu Akbar. Niat dalam hati, aku semaya sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita pun buatlah seperti mana kaifiat tersebut tadi. Selepas baca Fatihah, lepas tasbih, mengikut kaifiat tadi lah. Bila sampai 2 rakaat, kita sudah baki pada sujud yang kedua rakaat yang kedua, boleh kita duduk baca tasyahud awal seperti mana semaya 4 rakaat isya atau zuhur ataupun zuhur atau asar. Nampak? Atau tak saya buat pakar tak saya buat tasyahud, pakar tasyahud je 1 salam pun boleh. Nampak tak? Tahu cara. Itu dia. Oleh tu setelah tu maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Ni. Katakanlah, dan jikalau engkau kehendak 1 salam, 4 rakaat nak buat 1 salam ya, dan 1 tasyahud pun boleh. Lagu mana? Maka tak kalau selesai dari rakaat yang kedua itu serta baca tasbihnya, maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga selalu tak kena baca tasyahud dah. Dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbih seperti yang tersebut itu. Nampak? Sabit tu kitab dia payah.
Sebut mulut tak ada ayah hana bahawa kita mengakak dalam kitab gak, ya bogok gak dalam. Bila kita pergi mengakak, kita pergi kecap betul-betulnya mengarung dalam kitab, ya kena pakai kaedah tu banyak. Ni dia. Sabit tu dah bila kita nak baca kitab, ia kena tupai banyak ilmu, banyak alat. Supaya tu kewak umuh. Nak pakai baca seputung tak boleh. Wak dangar lagi pun kena pakai banyak kapok dengan bergaji. Kalau kita buat umuh, ia tak dapat tidak, ia kena tukar banyak alat. Lebih lagi pula Sahibul Fadilah Almarhum Mullah Tok Guru saya yang bersama saya. Ia kata bila kita jokong batu, jangan tinggal Tok Guru. Lepas tu dia tanya gapo ya Tok Guru jokong batu. Dia pun jawab tali. Sabit Mullah Tok daripada saya, dia hajar pelajar dia ikat jokong batu, dia cocok tali sah yakin. Turut tali tak seleheng lalu. Tak sah rak dengan mata. Turut dulu dia. Masalah Tok Guru kita bergaji kayu nak buat papen, nak buat tier tak sewi setok. Ia kena pergi pakai guru dia tali sifat. Kemudian waktu kita di antara nak ikat mozaik, Tok Guru dia nya ialah hak buat air dia. Ada zip bak dalai dia. Dah, dia tak lari betul-betul benar. Semua tu jangan tinggal Tok Guru. Mana kata apa perkara saja kita jangan tinggal pedomi, kita jangan tinggal Tok Guru. Kereta kita jadi atas batas. Mula-mula sekali saya ni mari jadi berasa nak soal di sendiri. Duk buat apa orang atas batas? Orang kita tarik siang, orang kuning tepi buat apa? Buat apa? Duk jadi wasai. Lama ke lama saya bawa kereta sendiri. Bawa bila sebelah balik mana hujan mari. Tepat hak tak ada orang kuning tak batas, sudah. Tak tahu nak pergi ke mana. Lalu kita bawa kereta, tak usah tengok lain, tengok orang. Mana jawab orang tu duk betul tu, duk sama tengah. Tutup Guru tu. Lepas dia mau tak sepakat Tok Guru lagu mana? Nah, hak ni lah hak saya selalu duk pesen ni semua dalam pengajar, dalam mengajar saya. Dia begini, kita orang kampung sendiri pun begitu juga. Bila tubik soal di antara soal-soal, katakan boleh ikut kedok orang tak semaya, orang semaya tak sapu muka. Boleh ikut kedok orang semaya tak baca bismillah. Tanya masing-masing. Kemudian kita jangan berasa pelat. Satu betul bak ikut tak ikut, dia duduk di kita. Masalah kalau terimeh dia semaya dia tak baca bismillah, kita orang ikut iktikad dia sah tak semaya dia. Dia situ dulu. Kita rasa kata tak sah terimeh semaya tak baca bismillah, tak boleh ikutlah dia. Nampak tak? Pasal kita orang bermazhab Imam Syafi'i. Di antaranya salah satu daripada rukun sah semaya membaca Fatihah. Maka baca Fatihah ni soalnya bismillah masuk dalam Fatihah. Imam kita sembilanya bismillah ayatun minal Fatihah. Fatihah satu ayat daripada Fatihah. Oh, kalau gitu bila satu ayat pada Fatihah, makna kata bila tinggal di antara satu ayat, arti kita baca tak cukup Fatihah, maka tak sah. Supaya kita baca semua kan, kita baca bismillahirrahmanirrahim.
Tapak ghairil maghdubi alaihim Allah. Tak pakai tu. Sebab ini sepakat waladhdallin. Bahkan bila tak baca bismillah, arti dia tak baca cukup surah Fatihah. Maka orang panggil tak sempurna Fatihah. Bila tak semua tak sah. Bila kita i'tikad dia tak sah, tak sah. Tu. Kita bahas tak ada apa. Tapi kita faham dulu. Masalah buku baca Fatihah ni kita kena mesti didik dia lepak mazhab ni. Mazhab Imam Hanafi dibaca Fatihah lagi tidak wajib. Kok dia? Mazhab Imam Hanafi sudah kabir Allahu Akbar baca qul huwallahu ahad Allahu samad sah. Atau sekira tak apa dah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Tak apa dah dia. Kok dia? Sah. Tetapi nak sepenuh. Buku sah ikut ambil satu ayat daripada Quran pun sah dah. Tapi nak wis penuh kena baca bismillah, kena baca Fatihah. Maka mazhab Imam Hanafi baca Fatihah bukan nak usah, nak wis penuh. Nampak tak? Mazhab dia. Oleh itu bagi orang tak sempat baca Fatihah, tak sempat baca bismillah, kita tanya dia bermazhab mana? Dia kata saya tidak bermazhab, saya ikut Nabi. Kata pakai tolak terus lah dah. Kalau dia tak ikut Nabi, kita pakai jet terus lah. Menyekasar kecek jet ke mana? Kita tak sah kecek kira mula dah. Mana dia kata ni ikut Nabi tu dia tak betul semula dah. Dia ke waktu ubik hadis dia ambil di mana? Dia ambil hadis tu, dia ambil di mana? Dia ambil daripada tok guru dia. Ya kena royak lah. Ambo ambil hadis ni berdasar di antara guru saya, ya nama Ahmad Abdul Wahab kan masalah, ya nama Ibn Taimiyah kan masalah, ya nama di antaranya Imam Syaukani kan masalah. Oh ya lah. Kerana guru saya Ahmad Abdul Wahab ya berdalil dengan ayat ni, ya berdalil dengan hadis ni, tak wajib Fatihah. Oh kalau itu demo Wahabi. Tak muskil pun orang kita ni. Oh, Wahabi, ya. Misalnya demo ni berdasar dengan orang ni. Ikut tu. Tak ada apa-apa hal kita. Kalau tak sayanya, saya tak ikut siapa-siapa, ikut Nabi. Hak ni kena kira banyak. Pasal dia dengan Nabi. Kalau yang tak yodeh, oh, dia makan ubat. Apa siapa kata tua tu. Tu. Kita kisah lalu dah. Saya nak betul supaya saya ni, saya nak berjalan di atas bawah imam kita Syafi'i. Pasti tanya pula pas mana betulnya? Imam Syafi'i dia berdalil, dia ambil pada hadis Quran sebab tu juga. Imam Ahmad bin Hanbal dia ambil daripada Nabi sebab tu juga. Ambil di antaranya Quran sebab tu juga. Tapi terhadap khusus ahli mujtahid. Sabit Nabi isyarat pada hadis, mani jitahada fa asaba falahu ajran. Siapa dia ijtihad maka betul boleh dua balasan dia. Satu boleh pahala ijtihad dia, yang kedua boleh pahala betul di antaranya. Wa mani jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia ijtihad lepas tu tak betul, artinya tak betul dengan kehendak Allah, tak berikut dengan kehendak Nabi, maka boleh pahala sah. Nampak tak? Kiamat orang ni salah tak dia? Tak salah. Pasal dia siapa pekat ijtihad. Bukan boleh ijtihad belaka sampai ada ijtihad mutlak. Satu-satu panggil orang yang ijtihad bab tarjih, yang masih pekat yang ada surah 3-4. Tengok Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala sudah dia ingat beribu hadis, dia berasa dia boleh ijtihad sendiri lah. Dia cuba tu hatu soal beberapa masalah tak lepas jeru dia atur dekat tarjih. Tu tarik Imam Sayyuti tu
Akhir yaduk buakah Imam Syafi'i. Pada mau tanya mula Imam Bukhari mazhab mana dia? Imam Bukhari baca ke dak kunut? Imam Bukhari sapu muka ke dak? Dia ada tanya. Imam Bukhari ahli mujtahid, dia ikut dia tu. Nampak dah? Kita faham tujuan saya nak buka jalan ni kerana tengok banyak keliru kita. Mana setiap kali bila kita berjumpa berdepan dengar orang nak berkecek gapo begiye, kita nak sedikit kata dia duduk jalan ni mana. Nampak dah? Tu. Seperti tak sapu muka, Sayyidina tak Sayyidina. Nah, waktu berlafaz sebelum takbir, kita kena ambil di mana? Hak mazhab Imam Syafi'i, setiap ibadat berhadap kepada niat, maka sebelum niat sunat berlafaz. Nampak dah? Sunat nak niat puasa berlafaz dulu, sunat. Nak ambil wuduk niat berlafaz dulu. Misalnya kita nak niat kata aku mengangkat hadas kecil, kita pergi kata dulu sebelum nak semaya, kata bahasa Jawa tu, aku mengangkat hadas kecil. Pak pasal muka pak niat di hati, sunat. Kerana mazhab Imam Syafi'i, dia qiyas di atas Nabi kita suruh pergi berlafaz pada bab niat haji. Maka di atas haji satu ibadat, semaya pun satu ibadat, puasa pun satu ibadat, wuduk pun satu ibadat, akikah pun satu ibadat, apa dia gerbe pun satu ibadat. Kamali qiyas belaga dua tu ada sama kuat ilat je boleh qiyas. Nampak nah? Sabit nak berkecek bab ni jadi panjang lebar. Nak berkecek bahas lagu dia sedap, tapi jadi pasal panjang lebar. Tapi sebut ni kerana bunyi dalam telinga ni banyak, okey. Apa kita sendiri pun jadi keliru, jadi banyak. Nampak tak? Hasil pun ada mereting. Yang mengata, dan kita duk kata Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi tu ya. Hak Nabi tak ada. Pak kita pelengah lalu sakit kepala ngak dengar. Hak Nabi tak ada. Apa tu nak macam mana? Hak Nabi tak ada. Hak Nabi kata Assalamualaikum. Sudahlah. Kemudian ulama duk bincang situ pula. Assalamualaikum tambah warahmatullah. Warahmatullah tambah tak apa hukum? Mazhab Imam Syafi'i sunat. Lepas tu wabarakatuh tambah tu tak sunat. Bab semaya-maya ada khilaf juga di situ tu. Sabit kalau kita pergi di antaranya di Mekah, ya wisala sebelah Arab. Ada bab maya-maya, ada cara dia ni. Sabit bila kita belajar tahu cara molek, sabit kita nak pergi ke Mekah, pergi buat haji, buat umrah, kita ambil reti dulu. Seboleh-boleh molek orang nak pergi tu dia royak. Bila pergi di sana nak semaya pesen naina, cara lagu naina, we tahu cara. Lepas tu royak cara kapung baru tak keliru. Nampak lagi dah? Habis saya ada royak nyata, saya tak suka sangat boleh mu anti aku, mu ejek aku, saya tak sebab tu. Saya tak suka buku ejek ke mari. Hanya nak suruh kita ni panah-panah tanggung. Tu dia. Nampak dah tu nah? Belajar-belajar lah. Tak ada pasal ke? Duk jadi beriuh. Begitu minta ada pasal-pasal. Oleh tu kata dia, maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam. Maka jadilah perhimpunan tasbih di dalam rakaat 300 tasbih. Nak betul je. Kata dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tepatnya, tempat tasbih kita lupa. Mana gini. Ya dua tariqah. Ayat tadinya kita dah selepas takbir Allahu Akbar, kita baca doa uliftitah. Sudah tu kita baca surah.
sebelum kita nak rokok berlaku kaifiat ni, kita baca tasbih 15 kali. Nampak nak? Kemudian kita gitu lupa baca di situ, ataupun kita baca tak cukup di situ, ingat tak cukup, maka hendak engkau diperdapat pada rakaat, pada rakaat kita dah, atau pada rukun yang lain. Nampak pada rakaat, pada rukun pada rakaat didapat pada rukun yang kemudian. Mana misalnya kita tak ada dalam rokok tu gini, dalam rokok rakaat pertama kita terlupa baca tasbih 10, bernaik di antara rakaat yang kedua kita baca tasbih cukup 20. Apa? Kalau di antara di dalam qiyam kita ke pertama terlupa baca 15, maka kita naik qiyam yang kedua kita jadi 30. Tu dia nampak dah. Waktu tu supaya nak genap bilangan itu 300 tasbihnya. Kata inilah mana cara yang tersebut, tanda situ. Inilah kaifiat atau tanda tersebut tu riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kitab tu anha tu, kitab saya ni lah. Hak tu anhuma ke anha? Huma. Hak saya anha. Kalau itu anhuma bukan anha, anhuma. Orang ngaji kitab dah, tak ngaji kitab tak apa. Anha kan anhuma. Anha kan anhuma. Dia dua orang. Kerana Abdullah pun sahabat, Abbas pun ada pun sahabat. Ia katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi mamuknya. Kita kecek dak mamuk kita ni? Tak kecek dah. Apa mamuk? Bapak saudaranya. Mamuk mana bapak saudara. Tapi kita tak berkecek. Kalau dia tanya, Abdullah tu siapa? Mamuk saya. Orang tak berkecek lagu tu. Tempat kecek kita ada kecek lagu tu, orang kata apa dia berkecek. Nah, dia ingat gini. Kalau hak jatuh, ingat molek nah, pok saudara kita, mak saudara kita, sebelah balik ayah, gitu. Misalnya ayah kita, kakak ayah, adik ayah, hak Arab orang panggil amun. Hena, sebelah dia ayah kita, sebelah balik ayah kita, orang panggil, hak jatuh panggil amun, hak jatuh ammah, ammati. Sebelah balik mek kita, jatuh panggil kholi, jatuh tina kholah. Banyak kita bertukar kholi tu haja. Khali ni makna kekasih, kholi ni makna pok saudara lek mek. Khalah mak saudara lek mek. Kalau amun pok saudara lek pok. Ammah pok saudara sebelah balik pok, mak saudara lek pok. Deh. Orang ni tak ada Mekah lama klik ambil luar Arab dah weh. Kholi, ammati. Yang tu nah lah. Dia ambil Arab lalu pasal kena Arab ni. Kholi tu ammati tu. Kholi tu ni kholi mak, ni kholi lah, ni kholi di, bu kholi. Kamu nak bu kholi kau nak bu kholi kan nak bu kawah lagi lah. Tapi nak bu kholi sebelah balik mek. Gitu. Kalau jatuh panggil am, apa? Amun, ammi tu pak darah aku tak ammi mak, ammilah, ammidi sebelah pok. Apa dah? Taman nak tukar balik berkecek tak ada apa lah, tapi gi orang Arab sudah.
Seperti juga kalau kita pergi di Malaysia. Nah. Orang jatuh tak ada bini, dia panggil bujang. Kita bertukar bertakir dah. Bujang. Lagu mana dia mau ni sekarang ni, ada anak lagi, ada bini lagi, kaya bujang. Wah, bujang dah. Orang Malaysia panggil bujang. Dia panggil bujang. Kalau retina dia panggil tidak bersuami. Kecil lagi tu dia beradab. Sabit di Malaysia ni kita kena tanya, misalnya kakak. Kita tanya, tu hadut jalan Abellah tu, kena mana demo? Oh, kakak ambo, ya mungkin dah. Kakak Tino. Sebut kata kakak guna Tino. Kata kakak saya tu. Hak jatuh kena kata abang. Kalau kata kakak, dia kata kakak macam mana pulak ni jatuh. Malaysia kakak hak Tino. Hak jatuh panggil abang. Tu, saya kena dah. Oh, kena banyak bekal. Oh, saya mula-mula pergi tak leh. Banyak ada ceritanya orang kerja di Malaysia kena banyak lah. Jadi Malaysia dia luruh, dia guna bahasa dia jauh campur dengan putih. Kamane ada salah satu sihma Allah yang nak jadi ya be tukar heda cara nasib, cara gapolah. Duk tak apa lama Cina mari 4-5 ni orang. Kenal Cina? Cina mari tanya tu, "You datang ke sini?" Mari. Cina tanya, "Ada apa makan?" Dia kata, "Ada semua." "Mie goreng ada?" "Ada." "Sup ada?" "Ada." Ya dah. Mie goreng 3 nah. Sup 2 nah. Sudah. Lepas tu Cina tanya pula, berasa nak kata hajat. "Tanas ada?" "Jambe ada." Ada. Lepas tu, "Di mana?" You dah tanya klik, "Berapa orang makan?" Cina kata, "Macam mana tanah makan pula dah?" Ya tak payah. Nampak dah? Tanas tempat kata hajat. Jambe dari sini tu dah. Dia kecek dah tu. Kalau balai-balai, orang panggil kecap tu tempat polis duduk tu. Gapo orang panggil? Tempat kita sini gapo orang panggil? Setahani Tamruat. Setahani Tamruat panggil balai sana tu. Kena tanya balai di mana je, hantar ke polis tu. Tu di Malaysia. Ada kain bulu, panggil kain tuala. Kain bulu yang tak erti, kain tuala. Kain tuala. Tu cara luar. Sabit tu kita boleh tahu. Air suam ni air bubuh. Air sejuk sikit suai. Babak air suam ke air jambai. Dia tambah air suam lah, sebibi air jambai mari. Apa nak air suam? Kita pakai suam kat sila kita ni. Tengok bahaya luruh ni. Sabit tu saya royak dah buku luruh, buku bahasa ni. Sebab saya ingat sene mula tu saya pergi tempat orang jangan buat cidik. Kena buat bodoh. Buat cidik jeluh lah. Kena buat bodoh jadi cidik. Nampak tak? Ya kita kena buat tak tahu dulu. Tak apa mana. Kita ke cidik buat tak tahu, buat cidik jadi bodoh akhir. Saya tahu dah. Orang Arab mari di Pondok Nevada. Lepas tu depan muhabah tu dia faham Mokta tu tengah rebuh jak merah. Arak tanya, "Maza?" Kaya sama rambutan. Ya tak boleh makan tak boleh Bapa pun suruh tak pakai upah-upah petak. Ya tak tanya tu makan mana. Mak yang suti mamuh ngak kulit berah. Asu tok. Ya tak ana sampai dia kena koyok. Sabit jangan buat cidik nah tanya macam lagu mana ni. Bila kita buat cidik jelah. Nampak tak? Supaya mereka cerita menatu tok guru tu menatu kata ngaji alai panah. Sebelah balik ni ambil buat menatu. Lalu saya lah ikut menatu dia. Bos apa hujan-hujan macam ni tok tua tanya, biasa makan tak? Saya kecah. Oh, wahai sekali. Pada tu tak biasa makan. Kenapa tak?
Bahagia tua, tak tua pun baik boleh kecah je kat hujung kepala pah dah. Kena dah kecah. Kat kepala potik dia tu tak? Kat apa? Mudah nak sedut tu baik. Ya kita makan kecah ni, kita berkuah sikit kepala ni, kita pak tekan kepala pak sedut tu lah pop nya masuk. Nah tu tak anah. Tak tua nak wayak hormat kat benda tu. Makan dah weh. Makan pak telai peluk. Peluk. Sudah dah. Pagi esok nak jamai sejih. Nebek weh tubik ni berdarah punggung-punggung. Tak tua tanya lah, orang sok jamai lama. Ada sakit perut sikit. Pada berok tak tu buat. Jangan. Nampak tak? Oleh tu saya pesan. Lepas tu saya perhati tengok tu saya Habib Umar ni. Dia pergi di mana-mana biasa ya orang tolak detik email tak ada. Kalau orang tolak dia jadi juga selepas dia wisalah dia suruh dia muwirid hak demo. Terkadang dia muwirid lagu mana tak supo ke dah. Kita buat demo lah. Ni orang panggil beradab berakhlak yang baik. Saya lagu tu pernah sekali orang jemput saya, anak murid saya ramai dia nak kuih kot taban. Dia kawasan kot bertani kita ni, selepas kita wisalah semaya, kita menyaksi bagi mayat dah. Ma qaulukum li hadzal mayyit. Kita pun berdoa min ahlil khair. Tu berdoa tu. Mudah-mudahan orang baik. Ma qaulukum li hadzal mayyit min ahli sa'adah. Mudah orang bertuah dia. Ma qaulukum li hadzal mayyit, mudah-mudahan ahli syurga. Saya ke kata sana ni, ma qaul senyap dik. Apa ni? Dia tak biasa kata babo. Salah babo tak tahu. Hak ni. Sampai tempat tak biasa kita pergi buat. Mata hijau kali lagi. Hijau mata sepuluh lembu tak tengok orang dah. Nampak lagi? Ni saat sebagai pesan guru saya lagi tu. Nampak dah? Tu dia habis. Oleh tu nak sertinya Nabi dia kata bagi pok saudara dia nama apa Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Muttalib tu Nabi. Ini hadis. Nabi kata Allah u'tika ala amnahuka ala ahbuka bisyai'in idza anta fa'altahu wa farallahu laka zambak awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu saghirahu wa kabirahu tusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi wa suratan fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'atin wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah summa tarka'u fataquluha wa anta raki'un 10 marratin summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha qa'iman 10 summa tasjudu fataquluha 10 summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha jalisan 10 summa tasjudu athaniyata fataquluha wa anta sajidun 10 summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 10 fadzalika 75
tasbihan fi kulli rak'ah. Taf'alu dhalika fi 4 raka'atin. In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al. Fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'atin marratan. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Rawahu Tirmidzi fi babil witri wad darul qutni dhaifun aw hasan. Al-Ithaf gapo ayat tu? Hadis yang baca tadi Imam kita Tirmizi sebut di dalam bab semaya witir. Dan Imam Daruqutni dia kata hadis ni dhaif ataupun hasan. Mana tak hukum hadis tadi tu setengah ulama hadis duduk letak dalam pekat hadis dhaif. Hadis dhaif tak ada mengapa, bukan kita nak berhujah, hanya nak untuk buat beramal di atas fadailil a'mal. Atas hasanun berlaku tak akan mengatakan hadis hasan, boleh ambil hadis ni hujjah di atas sunat tasbih. Maka kalau kita tengok dalam 4 mazhab ada selisih ulama masalah pasal tasbih ni. Kata artinya, arti sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hei mamukku, ini hei pak saudaraku Abbas, adakah aku hendak memberi akan dikau? Adalah angka anggerahi akan dikau? Adakah aku kasih akan dikau dengan suatu? Kecap tu Nabi ulang 3 kali. Satu, Nabi datang dengan ada tulis istiftah. Nabi tak jaga-jaga nah. Boleh tak aku hendak memberi akan aku nak beritahukan dikau? Boleh tak aku nak beri anggerahi, makna aku nak beri. Aku nak beri bekal sangat berhargakan dikau. Adakah aku kasih sangat-sangat untuk aku boleh buat amal perkara ni? Bila tu? Apabila aku kerja akan dia, akan sesuatu ni nasa ampun ni Allah Ta'ala bagimu akan dosamu. Nak kedok. Tengok Nabi tak ada paksa. Kita nak paksa buat. Ini sedikit lagi nah. Kalau saya balik kecek sini pasal nak setuh sikit lah. Jadi banyak setengah-setengah orang bertino apa sejenis berakhir ibadat ni kok. Hingga siapa dia tu siapa nak fikir rusing jadi balah ngambil. Lagu mana? Orang tino berakhir semai sunat tahajud, berakhir semai sunat witir, sunat duha, abai malah. Ya gero abai tak bangun, ya murah mengepek lalu. Ya siapa akan mengepek, ya kata abai tak faham dia, abai malas semaya. Tu. Kita gini kan, kita rajin, kita pergi buat, abai malas ikut dia. Hanya kita abai semaya, pada semaya belah dia, kita berdoa sudah. Tetapi sebelah balik kita nak buat perkara sunat, kita nak minta izin ke abai dulu. Jangan supaya nak puasa sunat ke, minta izin abai esok hari sunat. Adakah abai nak izin saya nak puasa sunat isnan esok ni? Abai tak sah. Jangan. Ni kita dah puasa lah. Bila abai panggil, "Hei, masuk dalam setawin. Puasa kawan ni." Hai, abai tak puasa tak boleh lah ni, tak boleh gini ni masuk bidah ni. Hai, dia kata pasal kata pula. Abai nak tak faham puasa tak uti. Bila nak puasa sunat, kita balik isi kat abai dulu. Tengok dalam bab syariat. Supaya tengok saya telefon mari nak pergi di rumah. Jangan sanggup lagi. Nah, kita kata be jadi pagi esok ni saya besok mengaji sekali lah. Nak mari di rumah 3 orang lagu mana ni? Abai tak call mari esok terlepas wi pandai tak kata kan? Tak luar mari esok deh. Kalau orang tak pesen, orang tak cerdik dia kata kan? Tak sehari abai tak saya mari. Tak cerdik dah. Ya kata mari esok deh. Ini tak luar. Tak apa. Supaya tu juga bila hajat nak pergi mana kita minta izin. Orang hajat tu esok nak minta hajat makan pulut sekali weh.
Kita kena kata rana. Nanti tengok dah, insya-Allah nak tanya abang tak abang nak gimana. Kalau kita setuh bab ni orang kata rana, betina berjurus sungguh. Abang jadi esok ni kalau ada kemudahan lagu mana saya nak ajak buat pergi angkat pulut be. Abang tak sah nanti pergi semula tak poyak dia tapi esok abang ajak gedek ni. Nebesah abang lagi. Ni kita dak muncul mulut. Supaya bertiung dah muncul. Baki buah besar nanuk sendiri weh. Orang nak ke pulut tak boleh, waktu tak boleh. Bila nak lepas angin sekali. Allah. Ni jadi masalah ketina lah ni. Kita minta izin. Bila abang tak pergi, dia harap-harap mana abang tak ada manfaat. Pas abang kena faham pula, kena besar berik semacam tak boleh gigit. Abang besar berik semacam luar pun tak boleh. Bini nak pakai gelap pun tak boleh. Nak boleh cu pun tak boleh. Tak boleh berlaku abang ni. Tak awak pergi juga lagu tu lepas ni sekali. Bila bini nak makan lecu abang ni, boh tebal sekali. Kayak dia kata tak apa. Lepas kata apa kita lepas angin sekali ketina dah. Sampai kena ada lepas angin kat dia. Misalnya bini nak gimana cara kita gini. InsyaAllah seminggu lagi kita pakai pergi makan angin seminggu kita. Tu. Ni dia kurung bini lah umuh lah weh. Kurung sungguh. Pucah habis bini-bini panah. Pasal bini kena. Pamlah bini nyakit lembek. Nampak lagi kita mana terkecap betul-betul kena pakai faham dah kita dah. Nak jadi kerah berdoa pun tak boleh juga. Supaya lama-lama sekali bini nak lepas angin ke dah. Bini kata puasa nak makan pulut dengan saya ni saya menikah ke. Dano tu. Dia teh lepas tu makan biar backnya tu dah. Borang dia. Semangat agak ada ni berik semacam segi. Pas kau tak boleh ada segi pergi nak jalan kat lain dah tu. Janganlah go tu yang angin dia nak jalan. Klik tiga warna tu. Klik kare. Lepas tu lalu ke mana tu? Lalu ke kedai tu. Beli mie kulit best jabik ke kedai tu. Dia minum masa sedap dah. Dia kena pandang ngerti ni. Ni berik semacam. Kau tu berik. Mana berik? Habis air berik-berik. Dia kena pandang juga. Nampak lagi? Pas sebelah lagi betina kena hormat kat abang sama. Nak gapo-gapo misalnya orang jual gapo nak beli, call nak tanya abang. Walaupun duit kita sekali pun tanya abang. Ni abang ni. Ni mau nak jual kakak mah wasa kena we lagu mana abang ni. Abang tak sah ke wasa tak kena. Yo. Banyak orang betina beli gapo susuk kat abang lama lekat otak berderet. Pernah duk main muha abo tu. Pas gaduh-gaduh kat abang kata no abo tak orok dah. Orang main minta hotel. Lepas tu minta hotel kat ambai dan mengatakan bini mu kena bayar lah. Dia tak tahu. Tak boleh jadi. Dia terduk hamut. Tengok bak hotel tak boleh jadi kena ambai tahu. Tak boleh jadi harap betina nak tahu tak boleh. Dalam perut nak tahu tak boleh. Dia sampai seboleh molek nak beli gapo pakai dengan ambai. Dia ambai sanggup. Dia kita terkepek. Ambai boleh tolong. Dia kan. Akhir ambai kata no. Bayar sendiri dia. Tu sudah. Sakit hati dah lah kita ni. Dah kata kan. Cuba ambil Rusia apa ni kata. InsyaAllah. Selamat hidup. Apabila kita duduk dengan suka semua. Laki bini dah umuh. Lama tua, lama penyakit. Kalau duduk dah umuh masa cetung. Deras sakit kata. Cetung masa muka semua. Hadak. Tidur malam. Abah hadak dah hilir. Betina hadak dah hulu. Pelaku semua jadi supaya ibu dah lah kata. Apa? Pas nak lagu mana? Anak boleh pun masa muka tu buat yak betul. Itu dia. Dah coba kat kira kita nah. Kita lah lebih kurangnya. Habis. Tu dia. Habis. Oleh tu kata dia nya dosa bila terawalnya, akhirnya, hak sedianya, hak barunya, hak tersalahnya dosa dan sengajanya dosa. Sama ada tersembunyinya dosa ataupun nyatanya dosa, sama dosa kecil atau dosa besar. Iaitu dah begini pak saudara weh, bahawa akan berbuat semaya 4 rakaat. Maka akan baca pada tiap rakaat akan Fatihah. Pahalnya mana Fatihah jadi rukun dan surah. Maka pada selesai daripada bacaan rakaat yang pertama itu, padahal akan berdiri, maka akan bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
Setengah tu tambah lain lagi ada wala haula wala quwata illa billahil azim. Setengah tu setakat tu pun tak apa dah. Banyak mana 15 kali. Kemudian maka akan rokok, maka akan baca akan tasbih pula 10 kali. Kemudian maka akan angkat kepala, maka akan baca pula hal ke angka berdiri akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka akan sujud, maka akan baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka akan angkat kepala daripada sujud itu, maka akan baca akan tasbih 10 kali. Kemudian maka akan sujud yang kedua, maka akan baca tasbih itu 10 kali. Kemudian maka akan angkat kepala, maka akan baca pula tasbih itu 10 kali. Maka jadi di maka itu dari tiap-tiap satu rakaat 75 kali. Maka akan perbuat di maka itu, di maka perbuatan tersebut di dalam 4 rakaat. Katakanlah maka jika akan kuasa, maka jika kuasa akan hebat saudara, perbuat sembahyang tasbih itu tiap-tiap hari. Ni mulai sekali kita malam Jumaat kita buat, malam Jumaat kita buat, ataupun hari Jumaat kita buat. Maka jika tidak kuasa perbuat akan dimakan itu, yakni tiap-tiap hari perbuat oleh dalam tiap satu Jumaat, mana seminggu sekali. Tapi berjenis mata-mata dah. Maka jika tidak kuasa perbuat dimakan itu 4 rakaat pada tiap Jumaat sekali, mana seminggu sekali tak kuasa perbuat dimakan dalam sebulan sekali. Maka jika tidak kuasa perbuat dimakan itu 4 rakaat tiap-tiap sebulan, sebulan kali tak boleh buat, malah berdoa. Maka perbuat lemu dimakan itu di dalam tiap-tiap tahun supaya kita tak buat. Mana lepas puasa ni kita buat malam si hari kita buat dah kau. Mata mula habising kita dah ada buat tahun baru. Tahun baru jawab Maka jika tidak kuasa akan perbuat dimakan itu 4 rakaat tiap-tiap setahun perbuat dimakan itu seumur hidup tak pada sekali boleh buat pada. Tapi teruk doa. Mi umur 60 tahun buat sekali. Oh berat. Sebulan sekali tak apa dah. Molek seminggu sekali, molek tiap-tiap hari. Itulah motam menoreh boleh. Alah hujan tak hujan bawa semua tan congek. Hak saya rasa suka sekali orang duk benar. Mak pagi mi bajak selip pah nak belakang ni ke. Jalan herat lembu saya kau congek. Palu lutut duk luar. Tak apa lagi. Dengan pacak lah weh dengan litah tak apa. Nak sebatas parakat berat sepuluh piku batu dah. Buat apa tu? Nafsu tak lawan. Ayah gapa-gapa bila nafsu lawan ni, oh hujan je tengok gila di kedatai. Hujan ceruk-ceruk. Cari payah cucu lari perak. Nunggu siapa kedai kopi pergi makan teh je. Gula kat orang sebutung tolak haji sebab apa klik kena. Supaya boleh haji ke Mekah dah. Dah tu nak atas mana? Ni dia bila nafsu gila tak ada arah nak roy. Tak ada sungguh. Bila hak nafsu tak berkenan ke, 2 rakaat berat. Umuh orang besar-besar juga kaya tu kan. Biasa dalam bilik tidur ya ada dengan bilik mandi, bilik siap dah. Tidur pukul 1 ruang malam berasa nak kecing. Dia masuk kecing. Lepas tu ambil air cucu pok dogo sejuk tu. Tapi nak ambil air semaya berat. Cuba ambil air semaya apa? Semaya tahajud 2 rakaat puasa rana. Ini tapi buat apa lah berat. Cuba jawab ramai-ramai betina nyata ni. Kihpo. Malisun. Jawab malah putih. Sekejap kedai bel lah. Buku malah tak ada sungguh. Ibadat ni jadi malah. Kalau lah pada ibadat dia. Lagu mana? Setengah orang tu dek jeli di antaranya kelebek terosak dah. Mek pagi siapa buku 12 dak perih sepongah dek khula putih jagung dah. Perut tak gir mana? Cimatanya berair potong cimata pula dah. Tapi buat tengok kira ilmu ini, pernah mata ni. Gena kita dah. Cuba kita jawab sendiri, tak suruh jawab nah. Tengok Quran 5 minit pernah. Tengok terosak wajah tak apa lagi. Suka pula dah. Lakong lah terosak. Suka sore. Akhir cucu tanya dia buat apa mah tu. Dia buat apa Ha suka saat ni.
lama-lama sekali. Tengok tu. Padahal bohong ya tu. Hak le Quran sungguh, hak hadis sungguh. Padahal ada riwayat satu hadis. Nah, Nabi kata salah satu menyebab mata kita nak cerah, rajin tengok Quran. Tak baca tak apa. Pagi-pagi buat tengok Quran. Pagi tengok, tak apa dah. Ni tak tengok. Quran yang beli 10 tahun kelabur penuh. Nyewa azimat tak lera mari baca dah. Ha tu nak minta lepas pada ni dah. Hidup mata sikit. Ha tu dia. Habis itulah perkara apa-apa kita pisau soalan habis. Kata dia maka barang siapa mengerja kasih tasbih itu sedia ampun Allah Ta'ala baginya bagi barang siapa akan segala dosanya barang siapa. Dan jika ada dosanya seperti buah di laut sekalipun Allah dosa sama banyak buah di laut apa banyak buah di laut dan seperti pasir di padang sekalipun tak akan ampun. Apa nak ayat? Kinayah terdosa banyak sekadar mana pun kita sunat tasbih tak akan puas habis kalau dosa. Dimakalah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak ayat? Hak yang ia dak cerita tadi tu ialah bukan semata-mata sebut dengan fikiran dia dak, bahkan ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abu Talib Al-Makki di dalam kitab Qutul Qulub. Takut Quwatul Qulub Takut kitab Quwatil Qulub, baca Quwatil Qulub. Baca kena Quwatil Qulub. Dia kata yustahabbu lahu an yusalli salat at-tasbih fi kulli jum'atin marratan naharan wa marratan laylan wa hiya 300 tasbihatin fi 4 raka'atin in sallaha naharan la yafsilu bainaha bitaslim wa in sallaha laylan sallama fiha salamin. Arti klik ni kata Syekh Abi Talib. Dia katanya sunat bagi seseorang bahawasanya sunat bagi seorang bahawa sembahyang ia seorang akan sembahyang sunat tasbih pada tiap-tiap hari jemaah, yakni sejemaah ataupun seminggu dia panggil 2 kali. Mana sekali pada siang hari dan sekali pada malam. InsyaAllah boleh buat kita ni dah. Kau sebut dah tekak. Alah kalau ayat tu insya-Allah kena buat mondok makan mie insya-Allah tu. Oh sebut buat makan pun mulut sedap kita ni. Dan iaitu 300 tasbih di dalam 4 rakaat. Jika ada semaya akan ia pada siang, maka jangan diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Jadi 300 tasbih dah. 300 tasbih. Hak dulu ni berapa ya kata? Maka dihimpun 4 rakaat berapa dah dulu berapa tu? Mana dah dulu? Mana? Hak dulu mana dah? Dia kata maka akan baca tasbih 300 tasbih. Supalah. Takut tak supa tu ya. Habis kata dia maka jangan diselangi antara tiap 2 rakaat dengan salam. Dan jika disemaya akan pada malam hari, maka perbuatlah dengan 2 kali salam, iaitu tiap 2 rakaat 1 salam. Habis cukup. Riwayat yang kedua masa dah lagi ni.
Riwayat yang kedua bahawa angka semaya 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga lah, supaya hak pertama juga. Tetapi maka angka bacakan pada takbiratul ihram subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ataupun nak baca wajah tu wajah pun tak apalah, boleh, ada mengapa. Ataupun angka baca dan iftitah yang tersebut dahulu itu, mana wajah tu wajhi lillazi fatara samawati pun boleh. Kemudian maka akan baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 15 kali. Bila dahulu pada baca Fatihah, bapa dua ni, bapa bawa riwayat yang kedua. Dan surah, lepas pada surah, bapa baca pula. Kemudian akan baca Fatihah dan surah seperti terdahulu itu. Kemudian maka baca tasbih 10 kali. Kemudian pada Fatihah dan surah itu, maka hal akan berdiri. Kemudian maka akan rukuk seperti baca subhanallahil azim wa bihamdih. Lepas tu sudah baca 3 kali, maka baca dan rukuk akan tasbih itu 10 kali. Bapa doa ni pasal nak lari selepas daripada bakit sujud yang kedua, tak kena baca dah, duduk doa duduk istirahat pakai dok tinggal situ. Dan nak tinggal dari baca, lepas kita baca tasyahud pakai wisalah selalu dah. Nah tu ya. Kemudian maka akan sujud serta akan baca subhanallah wa bihamdih 3 kali. Maka baca oleh maka tasbih itu dalam sujud 10 kali. Kemudian maka akan bangkit daripada antara sujud serta baca rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'fu anni. Maka baca tasbih di dalamnya 10 kali. Dalam antara sujud. Kemudian maka akan sujud yang kedua serta membaca subhanallah wa bihamdih 3 kali dan akan baca di dalam sujud itu tasbih 10 kali. Kemudian akan bangkit berdiri betul. Yang kedua tak kena baca dah situ. Kalau kita tak baca ni, kita kena baca sini 10 kali. Tu ya. Maka baca olehmu di hulu perbaca Fatihah dan surah akan tasbih 15 kali. Kemudian maka baca olehmu Fatihah dan surah yang terdahulu sebutnya itu. Kemudian maka akan baca tasbihkan pada baca Fatihah dan surah itu 10 kali. Dan apa dah? Hal ni hak saya dah buat. Kemudian maka akan rukuk, dimakalah perbuat oleh pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat pertama itu juga. Hingga genap cukup 4 rakaat. Maka jikalau akan sembahyang pada siang hari, maka akan perbuat 4 rakaat dengan 1 salam dan dengan 1 tasyahud juga. Dah kita ni sambil saya tanya, bila buat 4 rakaat buat 1 tasyahud ya utamanya. Lepas tu boleh ke tak nak buat 2 tasyahud? Tak mengapa, harus boleh. Tapi mengikut dia ada kitab Hidayatus Salikin, ya suruh buat 1 salam 1 tasyahud kita ni. Nak buat 2 pun boleh. Dan jika perbuat pada malam hari, maka nak perbuat pada rakaat dengan 2 tasyahud 2 salam. Habis. Kemudian katanya, dan kata Imam kita Ghazali rahimahullah. Sedikitlah baba ni nak sebut sikit ya. Kalau kita ada saing gapo-gapo ko, seboleh molek dah. Wak saing lah dengan Facebook pondok baba ni. WhatsApp dengan Facebook pondok babo, gi buka pondok benar ramuh, lepas tu tempat ya wak akik tangi tu cai tekan si tepuk. Wapo le babo wayak ni? Kerana setengah-setengah dia tak tahu kata babo lagu mana. Nah, babo dak pesan moda hari Sabtu setiap-tiap hari Sabtu ambil daripada pagi sampai pukul 12 babo tak luwe. Bapa mengajar tetap seumur di sini. Mudah-mudahan dia tak ganggu dah. Gaduh nyanyi sekali, gai yang mari sampai rumah. Bapa nak tubik gi. Banyak kereta mari jauh. Nampak tak? Tu seboleh molek
hari Sabtu ni kita pakat sebar lah. Kata bapa ambil pagi sampai pukul 12 tu tak luar. Hanya luarnya pukul 3 tu. Dia nak pergi jemput bapa pukul 3 hari Sabtu boleh lah. Dan satu lagi pula kalau nak telefon ke bapa, nak mintanya telefon masa tertentu. Nah, supaya hari Jumaat sebelum mula ambil masa pukul 9 sampai pukul 11 pasal telefon celah tu bapa mengajar hari Jumaat. Ni lepas je telefon ya bapa tengok ya merah. Lepas tu telefon semula pula dia kata pula, Allah bapa ni payah ambil mengucap panjang gitu. Allah payah dah orang nak tanya sikit tak ada 3-4 mana kali telefon. Apa ni buat kerana bapa? Tugas tegak gitu. Masa tu bapa mengajar nak ambil lagu mana? Lagi. Payah kata pula Allah payah dah. Allah betul bukan payah, bukan masa dia. Nampak tak? Sampai seboleh molek orang dengar klip saya pakai sebar. Lepas tu satu lagi pula ambil daripada pukul 1 antar pukul 2.30. Celah tu tak telefon bapa. Ya bapa pukul 1 bapa tidur sebentar. Pukul 2 lebih bapa bangun. Tak telefon celah tu. Nak tali dia tidur nak ambil lagu mana? Tu nak minta takut dia mau kata bapa ni soman dah halik. Setengah-setengah lah ni kan orang kampung mungkin bapa mah. Saya tak ambil terosak. Oyak sampai mayat Allah ni payahlah somang dah ni dah. Dia kata kita somang, masya-Allah. Nyanyi bapa mah ni dia kata somang. Piyo somang bapa mah ni tak ada. Tapi nak ambil tak ada tu tidur. Pala ada bola bersiu orang ke dia baca dia buat tahu apa tu ker nak ambil tak dia putus mualah. Lama kecek celah tu masuk dah doa air jadi batu. Oh dia kena faham. Apa bila tahu sekali pernah tak ambil boleh dia berdok. Oh maka dia kena skor ke online ni dok somang. Hak sangat ke betina. Allah ustaz kan ni. Ustaz kan ni. Tak ada ustaz. Papio. Oh dia pakai. Abang mang, maaf areh abang mang ni. Allah bakal sesuai lah. Ni dah kocok ngabe. Dah ada kata assalamualaikum yo. Abang mang kan ni dak ustaz kan ni. Ustaz dok mana? Saya nak pergi ni. Abang tu hai tak ada mari ni. Pas bila lu dia tanyakan awak. Gini kata bapa tak ingat nak mari mo saya misalnya malam tu ke telefon bo esok 2 ke dak. Buat tu 2 mari. Tak apa tuju bapa saya punya kereta. Jadah kok terang duk mari kok pukul duk mari ataupun kok golok duk mari kok mana janyo demo kan. Punya kereta 3-400. Saya siap belah situ je. Nampak? Tak ada apa hali. Bapa cebih tubuh apa nak pecah 5. Bisa tu ngajar rumah so sini so tapi tak ada arah. Saya ni tidur saya semalam dah 3 je 4 je bapa nyanyi bapa. Makan nasi tengah hari gada-gada renung. Ngorek pas muklik habis tu pukul 7 pukul 8 makan nasi abang tengah hari ni. Tak ada. Dia memang tak tahu kita perut geruk. Nyanyi bapa tu Allah dah pakat berdoa lah dah gitulah. Ada nak tanya apa masa ada lagi 10 minit kan nak tanya. Ada tak weh? Kalau nak tanya saya tanya tak ada apa. Ada tak? Nak minta kita semua buat saingan tak pakai pondok bapa ke? Ya pondok apa ya pondok ni nama tu ketuk cuk cai pop ya naik dah. Bapa duk mana ke mana ada dah tu. Oh naik megah pan ya nak si megah apa ngajar sini. Tahu dah. Nampak dah. Hak orang sini tak perlu hang apa dah orang tak mari ni. Gapo gulung toko ni. Hujan-hujan ni Allah. Saya suka betul ni. Saya suka di Ferukso, di Naroso. Banyak dia tanya bahasa si. Lepas tu babo nak belajar baca aja. Tu je. Dengar dia tanya lah. Lepas tu pakat berkira. Dia tanya assalamualaikum babo. Babo waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lepas tu dia tak tham wa ho kha ya siptik. Kenal dah. ชวนไปที่บ้านโยจะให้ทำนูรีนี่kedui dah. Nuri ni kedui dah. An kulhu
และทำmaulidเราจะไปได้ไหมครับบาโบ tak ada apa lagi tak ada apa, tak ada apa. Kita katakan orang ni dimasyhur kata dia tu Allah kecap betul lah dekat tokek dah dah, dia panggil tokek barang, padahal dia panggil gi. Kiamat dia benda hak yang dok jadi selihnya betul ni, maaf sikit aja nah. Bukan hak kita bapa jawab dak ni, ulama dok bincang bihawa dak. Khususnya Imam kita Ghazali rahimahullah taala dok soalnya benda hak gawi. Benda orang hadiah, benda hak gawi. Benda hak gawi, benda orang hadiah. Walaupun orang dimasyhur kata dia ni orang fasik, orang bercuri sekalipun, kali itu bila benda dia wi, hanya kita tengok pas tu hak molek dia ada ke tak? Keberutah dia hak molek ada ke tak? Ada. Tiga tu harus ambil. Dikata nah, hanya dimasyhur kata tak ada, dia kata dia ni kerja benda hak molek, bahkan tak molek semua. Hak tu hadiah jawi tak sah ambil aulanya. Apa dah? Kalau ada hak molek kata, hak tak molek kata boleh ambil. Tu dia. Hak tu duk bincang antara ulama berkaitan dengan kita tu warak ke tak warak. Napa kata dia? Pas oleh tu di soal bila rumuh si hamba Allah Taala pasti ataupun orang tak semaya pendek tu orang buat jahat lah, bila dia hajak pergi rumah ria dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Banyak ulama dah bincang. Satu, kalau kita pergi niat sokong, niat nak besar ke dia, niat nak sokong dia di atas benda tak molek dia, maka tu berdosa. Hanya kalau kita pergi ramai-ramai, niat mudah-mudahan dengan kita pergi buat molek ni, dia boleh balik. Hak tu tak apa. Nampak lagi? Mana kata bila orang jemput pergi walau orang tak molek, kita pergi buat apa? Pergi kita niat molek. Mudah-mudahan Allah nak kita pergi buat molek, baca kulhu buat mulik ni, wuria tepatik balam. Hak tu tak apa. Supaya juga adalah hadis kata pejabat salah tak boleh dengan orang fasik, dengan orang tak semaya ni, dengan siapa sekali tak boleh. Itu gapan hadis tarhib menakuti. Tapi bagi kita nak niat molek, mudah-mudahan ada. Nemor cerita kata satu tok gurun jadi ke saya. Hingga siapa ye heret orang ni babo mang, la ni boleh ditik mesej. Orang ni keluarga dia ni beci sungguh mengajar. Kalau orang dia mengajar dia katuk speaker, ada yang buat tahu speaker. Kita nak buat lagu mana? Dia ni gini, hajuk. Esok ni amun ngajar kita boleh tak pergi ngambo? Bawa mutu ambo tak apa, ambo tak boleh bawa. Dia bawa ke semua hajat pas sudah klik ya wiwit 100 200. Lah ni hajat anak baru ngaji habis sokong pula. Hafal sejadah pula. Tak apa. Mana kata bila orang tak molek kita pergi rumah dia, pakat niat mudah-mudahan dia tu dipatah. Tak apa. Hanya kalau pergi niat nak sokong dia atas buat tak molek dia tu berdosa. Mana dia panggil maksud ta'awun alal ismi wal udwan. Oleh tu soal hak ninya bila orang dimasyhur katanya ketek betul-betul katanya tokek bagai. Dia jepuk kita pergi baca qul huwa muluk nak pergi ke tak segi. Maka tafsir pun tak ada tu. Kalau agak kata pergi di fitnah, kalau pergi dia fitnah bila kata Allah hak kita nak sokong tak segi. Kalau agak pergi ni hak kita pakai mana mudah kita pergi baca qul hu atau buat muluk niat wiria terpatah. Lain. Apa dah? Boleh tu berkaran di atas panah ke panah ye. Apa dah? Kalau kita jangan pergi sokong tak molek, hanya orang kaya lagi dah megah dengan kaya dia. Gi jawab salah dengan orang kaya, tapi ingat hormat kekayaan dia. Luruh satu ugamu suluh. Tu orang kaya tu. Orang kita orang kaya hormat. Tengok orang kaya mari rumah, nyakit wah sabit, wah molek, bagi susah mari rumah. Takit tak pada akid hak susah nak afdalnya. Hak ni saya fikir kita lah ni buat apa tu?
Duk perhati kita ni sepatutnya kok orang wak puluk. Misalnya punya wak puluk ni, Allah tahu ketu kaya, ilmu seko, wiwah anak, wali goking. Bo orang sesak wak, tak wi. Dia makan puluk, puluk kok jadi pada kamu sesak. Tak kena. Rasa boleh buat susah tahu pergi ke khidmat wali 15 kain. Buat kena yang susah. Nampak tak? Ni dah maka puluk yang kaya tak nampak tu nampak tu apa dah sekadar 5,000 kok kaya apa yang nak mana balas selai ngai susah ni 20 kot dia payah motang tak tubik kok tu pula dah ni nak minta kita ramai faham molek bab ni nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tunai seperti mana kita niat. Penting sekali kita pakak berdoa. Misalnya kampung kita timur benda dahsyat orang dua tak molek kita pakak berdoa. Pakak kawati email gi mohdiawe lepas tu buat molek minta berkat molek dia patah we dah mudah-mudahan tu boleh jadi molek tak se sokong dak tahu maksiat. Ada terima hadiah daripada gabui Nabi pernah terima hadiah daripada orang agama asing. Tak silapnya Nabi hantar sahabat pergi di Rom Raja Najash suruh hantar surat suruh beriman dengan Allah dan Rasul. Raja Nasyah terima surat tapi dia pesan suruh ke Nabi Muhammad dia tak boleh terima lagi. Dia hadiah di antara semadu gelek Nabi minum depan tu selalu dah. Dan di dalam berzanji Nabi terima hadiah daripada orang kafir. Mana orang kafir hadiah kuda Nabi ambil. Sabit dia mau tanya learning ada dia mau tanya saya tadi. Orang kerja apa? Ropopo, no popo. Pernah mu tak erti apa? Popo, no popo apa? Apa? Ropopo. Dia kerja ropopo. Lepas tu dia katanya, dia duk kerja duk jaga lah. Dalam hatu orang hadiah banyak. Setengah orang agama asing ni kak, dia bibi baragi, dia tak dak pet dia lah. Babo dia tu. Bakal kuning tu, tak ada piyah tu, babo dia. Dia tak ngawah anak pisai ngawah 5 cokul lebih lagi nak pimai ni. Pas tiba-tiba dalam hati kau dia tak sudah dia kata ambil berkat. Pasti bagi-bagi lah bahagi mu botol kau ni tak sabar saya ada berkat dah atau babu baca doa dah. Dia dah. Pas kita ada apa-apa nak boleh ambil ke dak? Tak ada gapo. Tak ada masuk dalam tu sekali hatu tak masuk ambilnya. Hatta kalau masa Nabi Ibrahim dulu. Dia sebelum nak ditarik berala yang ambil barang makan ni walanah walima atak situ ya ambil berkat untuk kum saya makan dulu. Bagi tu bik ditarik berala. Ibrahim masuk tanya takung. Anu mutak akan. Ibrahim tu. Lepas tu Ibrahim makan. Tak ada gapo. Apa kita pergi kok mana-mana pergi kok terang pergi batas kok tu banyak walanah walimah dah. Saya ikut terang waktu tengok Allah 5 besar-besar. Lepas tu dia balik ke dia beli air Fanta tok. Setengah tu kok nak we tok ko yang pening. Tak itu. Nak we nak tok ko yang itu. Setengah tu mata tok air ketung. We tok ko yang makan pening pun dia. Ada juga tok. Hati ambil makan nak ambil berkat tok ko dia. Bahkan mari ada saya babo ni ambil ulima cukup sama-sama makan. Tak ada apa sekali hak taksinya kita dia letak situ puja perkara tu niat besar perkara tu niat menetui bekas salah kita syirik kita ada kita ambil nak makan tak ada gapo tak ada apa orang duduk di Malaysia saya babo je tepi rumah tu Cino nyetok 5 satu botol satu tu masuk dalam dia ambil kau yang makan Cina kata no, tak aku yang makan habis ni. Dia tu. Tu ke dia. Nampak dah tak ada gapo. Tapi kita dah ambil lagi tu nampak tak molek lebih lagi wong compik. Dia tu tak imam mak lagi malu ko dia tu jaga-jagalah nah. Tu. Hereh cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa tuballighuna. Allahumma ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma rabbana. Maka selawat wis patah wis.